Selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar yang dikasihi. Pada hari ini cikgu akan ajar karangan ulasan Bahasa Melayu PT3. Okey, jadi terdapat beberapa tips perkara penting, maklumat penting yang kita perlu tahu semasa kita menghasilkan ulasan yang cemerlang. Jadi sini kita akan lihat secara ringkas. Bahagian ulasan di soal dalam bahagian C kertas 1 Bahasa Melayu PT3. 15 markah diperuntukkan untuk karangan ulasan. Dan masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 15 minit dan anda perlu tulis pendahuluan, isi tersurat ataupun SU, isi tersirat SI dan juga penutup. Dan panjang ulasan. Panjang ulasan biasanya hendaklah antara 80 hingga 100 patah perkataan sahaja. Jadi bermakna anda tidak boleh menulis melebihi 100 patah perkataan. Kita mesti ikut arahan. Kita tak boleh tulis melebihi 100 patah perkataan. Dan sini kita akan lihat. Jadi sini ada maklumat penting, tips penting. Jadi sini yang pertama, tulis ulasan anda dalam satu perenggan saja. Ulasan anda yang baik perlulah mempunyai ayat pendahuluan, ayat isi dan ayat penutup. Ulasan yang baik mestilah mempunyai isi tersurat dan isi tersirat. Dan masukkan juga penanda wacana untuk supaya ayat kita ada kesinambungan. Jadi contohnya sini kita boleh gunakan penanda wacana, selain itu, di samping itu, seterusnya, akhir sekali. Dan selepas itu kita tulis jumlah patah perkataan pada bahagian bawah selepas kita tamatlah, iaitu bahagian bawah sebelah kanan. Bukan selepas kanan, sepatutnya sebelah kanan. Ramai yang terlepas pandang dan terlupa untuk menulisnya, iaitu sini banyak pelajar yang mungkin tak tulis panjang. Panjang karangan ulasan. Dan yang perkara yang terakhir, tips yang terakhir sini ialah gabungkan isi tersurat dan isi tersirat. Jadi tersirat dalam satu perenggan, sana salah ejaan, tersirat dalam satu perenggan yang sama, dan bentuk penulisan isi yang padat dalam bahasa yang mudah. Jadi memang pelajar digalakkan gunakan bahasa yang mudah. Dan sini untuk panduan pemakahan, ini untuk guru, maksudnya cikgu beritahulah bagaimana pemakahan. Jadi biasanya pemeriksa akan memberikan penekanan terhadap idea yang dituliskan oleh calon, iaitu isi sini yang penting, iaitu isi tersurat dan isi tersirat. Kalau pelajar mampu menulis isi tersurat dengan isi tersirat dengan baik, memang pelajar itu dah dapat karangan. Saya rasa memang karangan itu dianggap baik ataupun memuaskan. Ulasan yang ditulis akan dinilai secara tanggapan ataupun impression ataupun impresi berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Itu tentang panduan pemakahan. Dan ini ialah contoh, contoh ulasan. Jadi lihat gambar di bawah dengan teliti. Kemudian tulis ulasan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan. Ini ialah contoh. Contoh soalan. Jadi contoh soalan sini ialah tentang punca kemalangan jalan raya. Dan sini kita ada 4. Kita ada 4 isi tersurat. Jadi sini kita ada yang pertama, kecuaian pemandu. Kedua, keadaan jalan raya. Ketiga, kerosakan kenderaan. Dan yang keempat ialah kelemahan penguatkuasaan. Itu ialah 4 punca kemalangan jalan raya. Punca sama juga rujuk, sebab dan juga faktor. Jadi itu ialah kata kunci yang sinonim. Sekarang kita akan lihat bagaimana kita nak menulis ulasan. Ulasan yang lengkap. Sepatutnya kita kena masukkan sedikit, iaitu maklumat di sini. Kalau anda perhatikan, kita kena masukkan sedikit. Jadi cikgu rasa cikgu akan cuba besarkan. Jadi sini kita dapat lihat sini. Pendahuluan yang ringkas inilah, kebelakangan ini sering berlaku kemalangan di negara kita. Itu ialah pendahuluan yang ringkas. Kita akan terus lihat isi.
Okay, antara punca utama kemalangan tersebut adalah sini tak boleh gunakan disebabkan. Jadi mungkin kita tukar ayat sini. Antara punca utama kemalangan tersebut ialah kecuaian pemandu. Cukup. Jadi itu ialah isi tersurat. Isi tersirat ialah huraian ataupun contoh. Jadi sini kita lihat isi tersirat bagi isi yang pertama, iaitu sini contohnya terdapat pemandu yang memandu kenderaan sambil menggunakan telefon bimbit. Itu ialah huraian bagi isi satu. Bagi isi tersurat yang kedua, selain itu, kenderaan yang tidak diselenggara dengan baik akan menyebabkan berlakunya kerosakan pada kenderaan tersebut. Jadi itu ialah isi tersurat yang kedua. Jadi huraian ataupun isi tersirat sebagai contoh. Terdapat pemilik kenderaan yang masih menggunakan tayar yang haus dan tidak menggantikannya dengan tayar yang baharu. Jadi itulah yang mungkin akan menyebabkan kemalangan. Itu ialah huraian. Isi seterusnya. Isi yang seterusnya ialah isi tersurat sini. Seterusnya, isi tersurat yang ketiga. Seterusnya, keadaan jalan raya yang tidak diselenggara dengan baik juga menyebabkan kenderaan tidak dapat dikawal dengan baik hingga menyebabkan kemalangan jalan raya. Jadi sini dia gabungkan isi tersurat dengan isi tersirat. Jadi kalau kita nak biasanya memang cikgu galakkan pelajar tulis satu isi tersurat, satu isi tersirat. Jadi sini cikgu akan tukar sikit. Punca seterusnya ialah punca seterusnya berlakunya kemalangan jalan raya ialah keadaan jalan raya. Jadi itu nota. Jadi huraian, contohnya, jalan raya yang tidak diselenggara dengan baik juga menyebabkan kenderaan tidak dapat dikawal dengan baik dan menyebabkan kemalangan. Itu ialah huraian. Jadi kita boleh pisahkan ayat ini. Dan ayat yang terakhir ni pun dia gabungkan juga. Kalau boleh kita asingkan, tapi cikgu akan baca dulu. Jadi isi sini, isi yang terakhir. Akhirnya, faktor kelemahan penguatkuasaan seperti lambat menjejaki mereka yang sering melanggar peraturan jalan raya menyumbang kepada peningkatan kemalangan di jalan raya. Jadi itu ialah isi yang terakhir. Sebenarnya sini tak ada penutup. Iaitu sini kalau boleh kita tulis satu isi tersurat, satu isi tersirat. Jadi akhir sekali, kelemahan penguatkuasaan juga merupakan punca berlakunya kemalangan jalan raya. Itu ialah isi tersurat. Dan isi tersirat sini, contohnya, pihak penguatkuasaan lambat menjejaki mereka yang sering melanggar peraturan jalan raya telah menyebabkan kes kemalangan di jalan raya semakin meningkat. Itu ialah huraian bagi isi yang terakhir. Jadi biasanya pelajar tulis 3 isi tersurat, 3 isi tersirat dah cukup. Dan akhir sekali mungkin berikan satu penutup yang ringkas. Daripada penghujung, anda tulis bilangan panjang karang ulasan, iaitu sini ada 100 patah perkataan. Dan warna merah itu ialah isi tersurat. Dan yang tidak berwarna, yang tidak diwarnakan itu ialah yang belakang tu biasanya isi yang tersirat. Jadi itu sahaja bagi topik kita pada hari ini. Jadi terima kasih atas perhatian anda.